pendapatan saya pula hari ni memang kelang kibut. Hari ini saya punya saya punya telefon, saya sendiri rasa pening pula ni. Macam-macam cerita. Ya, saya macam-macam cerita. Pakatan Harapan memutuskan bahawa pilihan raya negeri-negeri ini mereka tidak mahu diadakan serentak dengan pilihan raya parlimen, sejajar dengan kehendak PAS. PAS dah cakap kenyataannya bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh PAS tidak akan mengadakan pilihan raya negeri serentak, iaitu negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kita faham. Ya, saudara, mungkin gamaknya nak gunakan kenderaan resmi. Bolehlah senang mempengaruhi pengundi-pengundi. Tetapi masalahnya pimpinan parti daripada DAP dilaporkan berbeza pendapat dengan PKR dalam memutuskan negeri mana yang mereka kuasai, sama ada nak mengadakan serentak ataupun tidak. Saya mendapat khabar katanya pemimpin DAP, iaitu Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang ditadbir oleh pimpinan DAP. Mereka mahu supaya pilihan raya negeri Pulau Pinang diadakan serentak dengan pilihan raya umum ke-15. Kerana, ini kenyataan dari pimpinan DAP, kerana mereka bimbang pengundi letih untuk mengundi 2 kali. Jadi faktor keletihan ini menyebabkan ramai pengundi mungkin tidak turun mengundi pada pilihan raya negeri sekiranya ia diadakan tahun hadapan. Saya, pengundi luar di Pulau Pinang itu katanya tinggal di Singapura. Mungkin mereka enggan untuk pulang 2 kali dalam tempoh terdekat atas faktor kos. Memang pun dalam ekonomi hari ini. Begitu juga macam di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah. Ramai pengundi-pengundi yang berada di Lembah Kelang ini, kalau dalam keadaan sekarang ni, mereka terpaksa 2 kali balik mengundi. Undian pertama untuk pilihan raya parlimen. Kemudian bila tahun depan diadakan, tahun depan pun bukan lama pun, dalam 4-5 bulan lepas tu dah dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Mereka terpaksa pula nak mengundi sekali lagi. Jadi di Pulau Pinang, pemimpinnya mengatakan dia tak mahu mengecewakan pemimpinnya, mengecewakan pengundi mereka. Ya, malahan ini pandangan dan pendapat daripada pemimpin DAP yang selama ini orang mengatakan bahawa pengundi bukan Melayu, iaitu daripada keturunan Tionghoa ataupun Cina, mereka lebih mirip untuk mengundi DAP. Saya katakan sudah berubah. Angin perubahan sudah berlaku. Angin perubahan sudah berlaku. Apabila pengundi-pengundi bukan Melayu sudah pun mula melihat Barisan Nasional kerana adanya MCA dengan MIC. Jadi sebab itu dia kata pemimpin dari Pulau Pinang, dia kata kita mungkin kehilangan penyokong tega yang melihat tindakan ini sebagai satu keputusan yang tidak sensitif kepada untung nasib pengundi-pengundi. Jadi ini akan dianggap sebagai menyusahkan pengundi dan mereka akan hilang keyakinan kepada kemampuan parti DAP membuat keputusan yang memihak kepada rakyat. Jadi rakyat juga, kata DAP, akan marah kerana menyebabkan kerajaan berbelanja lebih untuk mengadakan pilihan raya yang berasingan. Ini realiti. Ini pemimpin yang kadang-kadang mereka bercakap benar, saudara. Bukan nak tunjuk ego, bukan nak tunjuk bahawa aku berkuasa, aku tak nak ikut kamu. Tapi DAP menyantuni. Itulah kelebihan kadang-kadang kita melihat. Kadang-kadang mereka membuat keputusan itu, ya, memanglah kita tahu dia, kadang-kadang orang mengatakan DAP ini chauvinis. Tapi kadang-kadang keputusan mereka yang meletakkan kepentingan rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya dapati satu sumber lagi berkata sekiranya seandainya Barisan Nasional memenangi pilihan raya parlimen, kemungkinan besar parti berasaskan kaum Melayu akan bersatu dan membentuk satu perikatan. Ini juga kebimbangan pada parti DAP. Dan ini bermakna parti pemerintah mempunyai kelebihan besar untuk menggerakkan jentera kerajaan dan mempunyai banyak wang untuk merampas semula negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan yang mempunyai banyak DUN ataupun Dewan Undangan Negerinya, majoriti pengundinya adalah Melayu. Dan ini menyebabkan, kata pimpinan DAP, Pakatan Harapan akan kalah teruk dalam pilihan raya negeri pula. Saudara, sebab itu pengurusi DAP Lim Guat Eng, dia berkata pilihan raya negeri Pulau Pinang mungkin diadakan serentak dengan pilihan umum seperti yang dituntut oleh rakyat Pulau Pinang. Sedangkan Pakatan Harapan dah buat keputusan. Di sini yang saya katakan tadi. Saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia boleh melontarkan dengan bergayanya bahawa kita tak akan sekali dengan pilihan raya umum. Tapi bila DAP buat keputusan ni macam mana?
Saya yakin bila benda ini dibawa dalam mesyuarat pimpinan Pakatan Harapan, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa akur. Di sinilah saya katakan siapa sebenarnya abang besar. Kerana ini katanya bahawa DAP Lim Guat Eng kata pilihan raya negeri perlu diadakan serentak dengan pilihan umum seperti yang dituntut oleh rakyat Pulau Pinang. Kerana ini selepas Majlis Presiden Pakatan Harapan tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai perkara itu dalam mesyuaratnya semalam. Retinya saya, DAP kata tak nak. Jadi dah mula tidak dapat mencapai kata sepakat. Berbeza dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional kalau Tok Mat kata, kita buat ginilah, semua setuju. Bukanlah yes man saudara, tapi inilah sebenar-benarnya boleh dianggap sebagai abang besar. So, saya melihat bagaimana keadaan negara kita ni akan ditadbir seandainya Pakatan Harapan boleh membentuk atau mengambil kuasa di Anjung Kuasa Putrajaya. Siapa sebenar abang besar? Jadilah Pakatan Harapan dulu. Akhirnya banyak insiden-insiden, kejadian-kejadian yang Dr. Mahathir juga terpaksa akur pada kehendak DAP. Lantiklah Lim Guat Eng sebagai Menteri Kewangan. Banyak lantiklah Tommy Thomas sebagai Peguam Negara. Macam-macam saya berlaku. Saya tak maulah mengulangi. Kalau saya mengulangi nampak saya ni resis. Tapi saya yakin rakyat semua tahu. Rakyat semua dapat melihat kebejahatan politik acuan daripada DAP. Dan sekarang ni saya nampak apabila bercakap pada Malaysia kini, kata bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berpendapat tuntutan itu dibuat berdasarkan sentimen orang ramai. Katanya rakyat Pulau Pinang secara umumnya tidak mahu mengadakan pilihan raya negeri dan persekutuan secara berasingan kerana ia akan menghabiskan banyak sumber dan memakan masa. Saya nampak kalau itu ketetapan daripada abang besar, maka terpaksa ikut. Kalau itu keadaannya sekarang, artinya kesatuan dalam muafakat apa ini dalam Pakatan Harapan juga akan terbuai. Tapi tak mau tunjuk kat orang lah saudara. Itu keadaannya. Susah Agung DAP pula tu, Anthony Loke, dia kata dia nak ikut pula kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bercelaru. Anthony Loke kata kita nak buat berasingan sebab Anthony Loke di Negeri Sembilan. Dia takut juga kalau dia nak supaya berasingan, nanti pengundi-pengundi di kawasan Negeri Sembilan tak ikut dia, mungkin dia meruyuk pula dia. Jadi sekarang ni saya lihat bahawa mereka ni banyak menyantuni masalah politik ni berlandaskan pada kehendak peribadi. Tak lebih daripada itu saudara. Sedangkan saudara, kita ingat saudara, saya ingin memberi pencerahan seandainya pilihan raya umum dan pilihan raya Dewan Undangan Negeri ini berasingan. Jadi macam saya katakan, pertama sekali Menteri Esko bolehlah masuk ke kampung-kampung dengan menggunakan kenderaan resmi. Sedangkan syarat utama Suruhanjaya pilihan raya, dia menetapkan apabila kerajaan dibubarkan, maka tidak siapa pun boleh menggunakan kenderaan resmi kerajaan untuk berkempen. Tak boleh mengeluarkan ataupun meluluskan sebarang bentuk agihan wang ringgit ataupun projek sehinggalah kerajaan baru dibentuk. Sebab itu PAS di Kelantan, di Terengganu dan Kedah merasakan kalau mereka buat serentak, mereka juga tak boleh nak umumkan. Kalau mereka masih lagi berada dalam kerajaan, Dewan Negeri tidak dibubarkan, dia bolehlah buat pengumuman. Parit ini kohnya kita luluskan, orang ni kita luluskan. Dan masuk ke kampung dengan bergaya lah Mercedesnya, welfare milik kerajaan negeri. Itu dia saudara. Jadi penglibatan dan guna wang belanja saya yakin akan meningkat. Saat-saatnya mereka bercakap soal rakyat, kita mempertahankan untuk rakyat dan sebagainya. Tapi akhirnya dalam pilihan raya kali ini mendedahkan bagaimana sikap pimpinan daripada Pakatan Harapan maupun daripada PAS dan juga Bersatu. Cuma Bersatu dia tidak menguasai mana-mana negeri saudara. Dan saya melihat juga kenyataan daripada Datuk Sabri Cik. Dia kata kalaulah Dewan Undangan Negeri ini dibubarkan selepas pilihan raya umum, insya-Allah dari segi pandangan, dari segi kenyataan yang dilontarkan oleh pemimpin Pakatan Harapan maupun pembangkang, saya nampak seolah mereka ngeri kerana mereka merasakan bahawa Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional sudah di hadapan. Besar kemungkinan kali ini UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan.
Sebab itu sekarang ni mereka mengeluarkan macam-macam idea, macam-macam pandangan dan sebagainya. Di mana akhirnya saya nampak mereka kecundang. Dan bila ini berlaku, maka kerajaan negeri bakal tumbang. Contohnya macam di Selangor. Maka pengundi-pengundi sudah beralih sokongan kepada UMNO Barisan Nasional. Begitu juga di Kelantan, begitu juga di Terengganu dan juga di Kedah. Sebagai orang UMNO, saya kata jalankan, tak ada masalah. Itu menurut kenyataan daripada Datuk Syabri Cik. Ya, formula kejayaan di Melaka dan Johor. Itu satu Malaysia berkampung di sana, jangan lupa. Kalau kali ini diadakan pilihan raya berasingan, lepas saja musim pilihan raya parlimen, maka 2, 3, 4 negeri itu seluruh jentera UMNO akan digerakkan. Jangan lupa kita mempunyai 42 juta ahli dan kita mempunyai 191 bahagian, iaitu 23,000 cawangan. 23,000 cawangan, katalah ini negeri yang dikuasai oleh PAS mengadakan pilihan rayanya di tiga negeri. Satu negeri ikut lebih kurang 70,000 warga UMNO akan bekerja. Dan ini tentulah memberi keyakinan pada pengundi-pengundi kawasan tersebut. Sebab itu kata Datuk Syabri Cik benar, bahawa besar kemungkinan kalau mereka membubarkan Dewan Undangan Negeri tidak bersamaan dengan Parlimen, maka tentulah keadaan ini agak sukar untuk mereka menubuhkan kerajaan negeri selepas PRU yang akan datang. Jadi bagi saya tak ambil kisah. Nak bubar ke tak bubar kerajaan negeri, teruslah. Tetapi jangan membohongi rakyat. Bagaimana dilakukan oleh Amiruddin. Dia tak sembah pun pada tuanku. Kita ni jelas. Bila Datuk Syahrani sembah, mohon agar baginda tuanku Sultan Perak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Tapi belum ada jawapan. Jadi kita katakan tiada ada jawapan lagi. Bukan artinya tuanku tak setuju, tidak. Biarlah tuanku timbangkan. Sebab itu hak mutlak kuasa raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. Persoalan sekarang ni, bila saya dapati hari ini PAS membuat pengumuman melalui presidennya bahawa PAS memilih Perikatan Nasional dan menolak UMNO serta Barisan Nasional. Ini memang kita jangka. Memang kita jangka. Yang terhege-hege, yang selama ni mengatakan perlu menyantuni demi untuk permuafakatan bangsa, demi agama dan sebagainya, perlu bersatu. Pemimpin siapa? Bukan UMNO. UMNO dah habis, dah tutup buku. Saya nak cakap terus-terang, UMNO apabila saja PAS membuat keputusan, dia nak masih lagi nakkan supaya UMNO berbaik dengan Parti Peribumi ini, kononnya PAS nak jadi abang besar dalam Perikatan Nasional, UMNO tolak. Bukan nak katakan UMNO abang besar, tapi sekurang-kurangnya pimpinan UMNO bila dia buat kenyataan itu, itulah yang kita lakukan. Berbeza dengan Parti Keadilan dalam Pakatan Harapan. Ada kenyataan-kenyataan ketegasan pimpinan Parti Keadilan itu tidak mampu untuk diteruskan kerana ada abang besar yang lain. Tapi dalam Barisan Nasional, kalau itulah. Kalau A lah. Dan sebab itu Datuk Seri Hamidi menyatakan keputusan PAS Pusat untuk terus bersama dengan Perikatan Nasional dalam menghadapi PRU 15 memang sudah dijangkakan. Sebab kita dah bagi syarat. Kalau tidak bersama dengan kita, dia mesti memutuskan mufarakah, memutuskan hubungan dengan PBM. Jangan nak jadi pandai-pandai, nak cuba nak jadi abang besar. Tak boleh begitu. Kemudian kata Datuk Seri Zahid, hakikatnya UMNO tidak pernah menutup pintu kepada sebarang usaha ke arah penyatuan ummah yang berteraskan nilai keikhlasan dan kejujuran. Tapi kalau tak jujur, tak ikhlas, minta maaf lah. Jadi dengan keputusan itu, UMNO bersama dengan Barisan Nasional akan terus bergerak solo. Saya nak bagi tahu, solo ini bukan UMNO solo, Barisan Nasional. Saya dapat juga teman-teman bertanya, apa maksud solo? Solo itu mana Parti Barisan Nasional tak lagi dengan orang lain. Yang ada itulah dan bersama-sama dengan Friend of Barisan Nasional. Itu yang dimaksudkan solo, saudara. Dan UMNO akan mengekalkan imej parti yang sentiasa berpaksikan kesederhanaan serta mampu menawarkan kestabilan serta kemakmuran kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama dalam negara ini. Itu harapan dan kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO yang dikeluarkan oleh pejabatnya hari ini, saudara. Ekoran daripada itu, saudara, bila kita nampak bahawa PAS masih lagi berkeras dengan begitu, maka ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Adun Sungai Tiang,
Datuk Suraya Yaakob hari ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri Kedah berkuat kuasa serta merta. Itu prinsip. UMNO ada prinsip. Kalau tak sama, kita tak diri. Bukan sama nak menguntungkan kerajaan, tidak. Bila dah tak sama dan ternyata PAS nak dengan PN, maka dia memutuskan hubungan dengan UMNO, maka sewajarnya apa yang dilakukan oleh Datuk Suraya itu benar. Maka beliau menarik diri walaupun beliau memegang jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri Kedah. Selaku sebagai Esko dan pengurusi jawatan kuasa kerja raya, bekalan air dan sumber air serta tenaga negeri sejak 4 penggal, iaitu pada tahun 2004 hinggalah terbaru sehingga hari ini bila beliau meletakkan jawatannya selepas selesai mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Kedah di Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah tadi. Jadi menurut kenyataan tersebut, beliau merakamkan penghargaan. Orang UMNO ni kita masih lagi ada Datuk Madinahnya. Kita merakamkan penghargaan kepada Barisan Esko serta kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah, iaitu PAS. Teruskanlah usaha anda untuk memakmurkan rakyat. Tetapi dari segi politiknya, UMNO tidak lagi akan bekerjasama dengan PAS.